Saya cerita pasal Daim ni tuan-tuan. Semalam isteri dia didakwa. Cerita macam ni. Semalam isteri dia didakwa. Kemudian timbul persoalan, kenapa Daim tak didakwa? Timbul satu persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Okey. Kemudian okey. Terjawab. SPRM dapat izin dakwa Daim tapi tangguh atas alasan kesihatan. SPRM telah mendapat keizinan daripada Jabatan Pahawal Negara untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin di mahkamah di bawah Akta SPRM. Bagaimanapun, Persetujuan SPRM berkata belum dapat meneruskan pendakwaan kerana Daim berada di hospital asas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Azam meluahkan kekecewaannya terhadap doktor yang mendakwa Daim yang didakwa gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Izin nak dakwa tu dah dapat seminggu lebih dah. Dan lepas dapat izin mendakwa, kita maklum kepada peguam nak bawa dia ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan dia dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kita buat observation dan mendapat makluman bahawa dia masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi. Itu betul lah. Tetapi bila kita tanya doktor bila boleh keluar, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul, kata Azam. Menurut Azam, Daim dijaga berdepan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah. Daim pun jawab, Daim sedia dituduh di mana-mana sahaja walaupun di hospital. Hartawan Daim sedia berdepan sebarang pertuduhan dan jenayah dan tidak menggunakan alasan dirawat di hospital bagi mengelak. Naimah justru menolak kenyataan ketua SPRM tidak dapat dituduh di mahkamah kerana sedang mendapat rawatan di hospital. Kenyataan Azam Baki tidak benar. Saya boleh sahkan bahawa saya atas satu guaman tidak pernah dimaklumkan bahawa Daim akan didakwa atas sebarang kesalahan. Kami hanya diberitahu bahawa kenyataannya akan direkam. Baru-baru ini ketika membaca laporan media, saya tahu Daim akan didakwa. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini, mereka masih belum dapat meneruskan pendakwaan kerana dia berada di hospital atas sebab kesihatan. Baik. So ada yang bertanya tadi pada saya, boleh ke kerajaan ataupun pendakwa raya pergi dakwa di hospital? Itu dah terjawab persoalan ni. Boleh bawa hakim pergi di hospital, kemudian rakam keterangan tersebut, tak ada isu. Okey. So menurut Azam Baki bahawa tak boleh nak dakwa kerana dia dikatakan dia masuk hospital, tak tahu bila dia nak baik dan dia masuk sebelum kertas pendakwaan itu keluar. Tetapi menurut isteri Daim pula bahawa dia pun tak tahu bahawa suami dia bakal didakwa. Kan dia tak tahu, tak ada berita, tak ada orang cakap apa-apa kepada dia atau suami dia. Cuma soalan dia kenapa tak ditahan reman. Okey, itu cerita lain. Kemudian daripada rentetan tersebut, kalau sekiranya terdapat pertuduhan, dia kata maka bawa. Tak kisah di hospital pun kita boleh bawa. Okey, dah buka dah buka jalan boleh bawa dekat hospital maka dakwa dekat hospital. Tetapi takkan satu pertuduhan saja baik. Saya kata yang ini pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bersama isterinya. So saya nampak yang ini adalah kes di mana isteri dia the main culprit, kita kata the main culprit atau the main actor dalam kes ini. So dia riding on. So dia sekali dalam isu ini, so dia kena. Tetapi adakah dia akan lepas kes-kes lain? Belum. Yang lain-lain itu masih dalam siasatan. Kita kena faham. Dia dituduh atas satu kes ini. Tidak mengisytiharkan harta bersama isteri. Yang ini saja, satu pertuduhan. Tapi yang lain lagi masih lagi berterusan dalam siasatan. So, jangan tegang sangatlah. Jangan tegang sangat. Jangan shaking sangat mengatakan, tengok Daim, ni macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Tengok satu je pertuduhan. Tak habis lagi cerita, tuan-tuan. Tidak habis lagi cerita. Okay. Right. Habis kat situ. Right. Hakim kata, saya tak boleh arah media nak tulis apa. Hakim Mahkamah Tinggi berkata dia tidak boleh mengarahkan wartawan tentang cara mereka melaburkan perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri. Hakim Colin Lawrence Sequeirah sebaliknya menasihatkan
Mungkin media boleh memasukkan intipati utama apa yang berlaku semasa perbicaraan jenayah, termasuk sebarang bantahan yang dibangkitkan oleh pasukan pembelaan tertuduh berhubung keterangan saksi pendakwaan. Hakim itu menjawab aduan peguam Muhammad Syafiq Abdullah bahawa sebuah portal berita dalam talian didakwa melaporkan secara berat sebelah keterangan saksi ke-49 pendakwaan pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin. Syafiq mendakwa artikel berita itu tidak menyatakan sebarang bantahan pasukan pembelaan yang dibangkitkan di mahkamah berhubung keterangan Nur Aida, dan dia memohon perintah atau gag melarang bersuara mengenai laporan media berhubung keterangan yang dipertikaikan. Jelasnya inilah kerana terdapat banyak bahagian keterangan saksi yang didakwa pasukan pembelaan sebagai kabar angin dan sekadar pendapat semata-mata. Apabila Sekuirah meminta jawapan pihak pendakwaan berhubung permohonan Syafi'i, timbalan pendakwa raya berkata dia tidak apa-apa yang hendak disuarakan mengenai perkara itu. Saya tidak boleh mengarahkan bagaimana cara media melampaukan laporan mereka. Itu adalah hak mereka. Apa yang saya boleh katakan ialah mengenai perkara yang berlaku dalam perbicaraan. Mungkin laporan itu sepatutnya menyatakan perkara ini dengan lebih telah dikatakan oleh saksi pendakwaan, tetapi dibantah oleh Peguam Najib telah diambil atau direkod atas alasan kabar angin, kata Sekuirah. Prosiding di hadapan Hakim Sekuirah disambung Jumaat ini. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan, iaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion ringgit. Okey, yang ni yang saya maksudkan tadi. Media mungkin boleh siar berita ataupun apa yang dalam mahkamah itu secara berat sebelah, berkemungkinan. Mungkin penulis itu tak tahu ke, mungkin dia sengaja ke, we don't know. Tetapi bab kata hakim tadi, dia tidak mempunyai kuasa mengajar atau menentukan media nak melaporkan bagaimana. Okay, itu bukan dalam bidang kuasa hakim. Dan sebagaimana saya katakan, even kalau berat sebelah sekalipun laporan kepada media, akhirnya yang menentukan kes itu adalah hakim. Dan kita tahu hakim ini terlatih daripada insya-Allah lah bias kepada mana-mana pihak melainkan bukti yang ada di hadapan mereka. Dan mereka terlatih. They were trained in such dalam keadaan sedemikian. So setakat apa bukti yang ada depan mata, dia akan present, dia akan bentangkan. Keputusan adalah pada dia sebagai seorang hakim. Faham? Jadi sebenarnya kalau bagi saya lah, di Malaysia ni kita tak ada istilah subjudice sebenarnya, bagi saya lah. I could be wrong on this. Okay? Right. Habis kat situ, jom kita cerita kekal tegang, geng-geng kekal tegang ni tuan-tuan. Kekal tegang. Right. Semalam I call you tak answer. Semalam Mahathir kedua hari lepas, Mahathir mengatakan bahawa dia ni disiksa, disiasat selama 1 jam. Dia berlaku sebegitu rupa. Teruk dia dikena hanya kerana apa? Kerana dia seorang Tun. Apalah kerana Tun dia diperlakukan sebegitu rupa? Seolah-olah dia nak menyatakan polis sedemikian. So polis jawab. IGP nafi Dr. Mahathir di soal siasat seperti seorang penjenayah. Kertas siasatan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri mengenai masyarakat India yang didakwa tidak setia kepada negara dijangka dirujuk kepada AGC dalam masa 3-4 hari lagi. Semalam kita sudah bercakap dengan Tun Mahathir dan siasatan diteruskan. Dalam masa 3-4 hari lagi mungkin kertas siasatan akan dirujuk kepada AGC. Katanya setelah pemberita setelah menyaksikan. Okey, Razudin Job menafikan kenyataan bekas ahli parlimen Langkawi itu yang mendakwa di soal siasat umpama seorang penjenayah dan berkata polis hanya menjalankan tugas dengan meneruskan siasatan. Bagi pihak kita, kita teruskan siasatan. Dan dikatakan sebagai penjenayah, ini adalah siasatan polis. Kita perlu lengkapkan siasatan kita. Kalau kita tak lengkapkan, seolah-olah kita macam berat sebelah. Kita ambil percakapan Tun. Kalau tidak, Bukit Aman dan kita juga ambil di tempat yang sesuai. Dan Tun mohon katanya. Dia berkata demikian, kita mengulas mengenai kenyataan. Semalam dakwaan diperlakukan sebagai penjenayah di soal siasat lebih daripada 10 kali sejak tahun lepas berikut kenyataan dikeluarkannya. Baik. Yang pertama sekali, dia disiasat lebih daripada 10 kali itu kerana keluar kenyataan bermacam-macam. Yang ini keluar kenyataan tentang orang India pula. Tak setia katanya. Maka dia disiasat kerana perkara itu. Jadi, apalah yang sebenarnya yang pelik? Tak ada pelik. Saya kata tak pelik tuan-tuan. Tetapi, kenapa dia duk bising macam tu? Saya kata, budak-budak sunat laser tak faham benda ni. Kan, korang tak tahu. Korang beruntung dapat polis zaman sekarang ni. Buat demo depan istana, dia suruh halau balik je.
Kan? Dihalau suruh balik. Tak ada water cannon, tak ada gas pemedih mata, tak ada FRU, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada kena tangkap, tak ada orang kata apa masuk ISA 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun macam video yang saya siarkan semalam Ustaz PAS tu. Tak ada tuan-tuan. Nasib baik kau orang hidup ni zaman Anwar Ibrahim tau. Kalau kau orang hidup zaman Mahathir memerintah dahulu, sebab itu pada zaman itu siapa yang buat masa tu kita tak adalah social media macam ni. Paling kurang masa tu kita ada blog. Blog pun pakai nama yang pseudonyms lah. Kita pakai nama samaran dan sekarang ini dikenali sebagai fake account kan. Itu asalnya sebenarnya daripada ni lah, daripada blog-blog tersebut lah. Daripada situlah kami memulakan gerakan-gerakan anti kerajaan pada waktu itu. Okay. Right.